pegang Ustaz tak boleh. Baik. Saya tengok kat mana Ustaz mengajar tu. Lagi cerah, tempat tu kecil je. Ada zombie. Baik. Kita buka pengajian malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang dikurniakan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap daripada umatku semuanya masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga. Barang siapa yang tak taat padaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang mati fadil Tuan Imam kita Ustaz Azhar, suruhnya Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa pengurusi surau, jawatan kuasa sidang jamaah muslimin rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita banyak puji dan syukur pada Allah kerana kita dapat bersama pada malam ini. Sekali lagi, malam ni kita masuk surah barulah ya, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, jadi surah Al-Mulk dah selesai dah. Baik. Jadi surah yang kita nak bahas malam ni iaitulah surah Al-Qalam. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Al-Qalam ialah surah Makkiyah, mana surah yang turunkan di Mekah. Biasalah kalau surah diturunkan Mekah ni biasanya lebih kepada menekankan bab-bab akidah. Bab-bab akidah, berbanding dengan surah yang diturunkan di Madinah.
Jadi ayat ni, surah ni mengandungi 52 ayat. Kenapa dinamakan surah Al-Qalam? Surah ni diberi nama Al-Qalam kerana dimulai dengan sumpah Allah Ta'ala dengan pena, dengan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, kan? Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Baik, jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan pena, nun demi pena, dan apa yang mereka catatkan, apa yang mereka catatkan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan pena untuk meningkatkan martabatnya. Justru dengan penciptaan dan penggunaan pena terdapat hikmah yang besar. Terdapat hikmah yang besar dalam penciptaan pena. Jadi maksud dengan pena ni, pena yang di Lauh Mahfuz lah. Pena di Lauh Mahfuz. Akan tapi walaupun asal pada turun ayat ni berkenaan pena di Lauh Mahfuz yang menulis mencatat amalan manusia, kan? Tetapi kita kaitkan juga dengan pena ataupun tinta ke, pen ke, pensel ke dan sebagainya. Zoom balik. Kadang dia lari zoom dia terlari. Boleh dekat. Jadi manfaat dan faedah pena memang amat banyak dan sukar untuk dihuraikan satu persatu. Demikian penjelasan pengarang kitab Al-Kashaf. Demikian penjelasan pada pengarang kitab Al-Kashaf. Tak silap Al-Kashaf ni yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari lah, salah seorang ulama tafsir Az-Zamakhsyari. Jadi kat situ dia ceritakan berkenaan kelebihan ilmu. Dan sebenarnya kelebihan ilmu ni banyak. Ulama mengarang berjilid-jilid kitab berkenaan kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu dan juga ulama. Namun menurut kebanyakan ulama, yang dimaksudkan dengan pena di sini ialah semua jenis pena, sama ada digunakan untuk tujuan penulisan di langit maupun yang digunakan untuk maksud yang sama di bumi. Jadi maknanya pena ni luas pengertian dia. Walaupun pada hukum asal pena ni ialah berkenaan pena di Lauh Mahfuz itu, yang mencatat berkenaan rezeki, amalan dan sebagainya. Kan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, awalu syai'in khalaqallahu ta'ala al-qalam, summa khalaqan nun wa huwa ad-dawatu, summa qala uktub ma huwa kainun min amalin aw asalin aw rizqin aw ajalin, fakataba ma huwa kainun wa ma kana ila yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Summa khatama ala qalam falam yatakallam ila yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, yang pertama Allah Ta'ala turunkan ialah pena. Pertama Allah Ta'ala cipta adalah pena. Kemudian Allah Ta'ala mencipta an-nun. Nun ialah bekas tinta. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tulis apa sahaja yang berlaku, sama ada perbuatan, hasil usaha, rezeki ataupun ajal. Lalu pena tadi menulis segala yang sedang berlaku dan akan berlaku sehinggalah pada hari kiamat. Jadi pena tadi menulis perkara yang telah berlaku, akan berlaku dan sedang berlaku. Kemudian pena itu dipetri dan tidak lagi menulis apa-apa sehinggalah pada hari kiamat. Tidak lagi menulis apa-apa sehinggalah pada hari kiamat. Ini hadis berkenaan dengan antara benda awal yang dicipta oleh Allah ialah pena lah. Walaupun ada hadis lain juga menyatakan bahawa awal-awal yang dicipta itulah Nur Muhammad. Okey. Ada juga menyatakan awal ditulis yang dicipta itulah pena, dan ada juga benda-benda lainnya yang dicipta awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa kaitan ayat dengan ayat sebelumnya? Terdapat dua perkaitan surah ini dengan surah sebelumnya, iaitu pertama, Allah Ta'ala menyebutkan di akhir surah Al-Mulk ancaman terhadap golongan musyrikin dan juga azab ketanusan air. Ini ayat yang surah Al-Mulk yang di belakang lah. Surah Al-Mulk di belakang yang menyatakan antaranya ialah katakanlah lagi surah Al-Mulk ayat yang ke-30.
Ayat 30 apa tuan surah Al-Mulk? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharra faman ya'tikum bima'im mahin. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu mendap lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat membawakan kepada kamu air yang sentiasa mengalir, air yang sentiasa mengalir? Siapa yang dapat kan mengeluarkan air itu? Kalau Allah Ta'ala tak ada, kalau air dalam dunia ni semuanya mendap, tertelan bumi, tak ada air langsung dekat bumi, kering kontang lah. Macam kemarau kan kering kontang, air tak ada kan? Sampai kan terpaksa dicatu air catu. Apalah. Macam mana perit ni hidup? Perit hidup tanpa air. Kerana memang tubuh badan kita ni memerlukan pada air. Kalau tubuh badan kita tak perlu air, tak apa. Tak payah guna air pun tak apa kan? Disebabkan memanglah kejadian, orang kata semula jadi Allah Ta'ala kita ni perlukan pada air. Kerana badan kita ni dia ada air, ada oksigen, ada tanah. Kan, tanah, lepas tu udara, api, kan? 4 unsur ada dalam diri kita lah. Api, air, tanah dan juga angin ataupun udara lah dalam tubuh badan kita. Jadi Allah Ta'ala kan sebut dalam Quran surah Al-Mulk itu ayat 30 last kali itu kan, bagaimana kalau Allah Ta'ala kan menghilangkan air tadi. Maksudnya telan bumi, siapa yang mampu mengeluarkan? Tak ada siapa yang mampu kan. Memanglah manusia yang menggunakan teknologi kan. Manusia teknologi nak cari air. Tapi kalau air tak ada langsung, air lautan hilang habis, air sungai habis, kering kontang, ikan-ikan semua habis. So macam mana? Bagaimana cari air? Jadi akhirnya kita terpaksa juga bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terpaksa buat semayang sunat minta hujan, nama dia. Siapa namanya? Semayang sunat istisqa. Semayang sunat istisqa, surat sunat, semayang sunat minta hujan. Dan kalau air tak ada pun macam yang terjadi di Australia, kebakaran hutan besar kan. Memang banyaklah binatang-binatang yang mati tu, beratus ribu mati binatang. Sebab apa? Ialah masalah kekeringan, tak ada air. Itulah kekuasaan Allah. Sebabnya dalam dunia ni kita janganlah duk belagak, duk action dan sebagainya, nyatakan kita ni hebat dan sebagainya. Sekali Allah Ta'ala hantar dia punya bala tentera je, dan manusia tak boleh buat apa. Angin adalah bala tentera Allah kan. Cuaca kering, tak bala tentera Allah Ta'ala juga. Binatang-binatang yang melata di bumi pun bala tentera Allah kan. Gempa bumi pun bala tentera Allah. Semualah bala tentera dia. Kalau dia datangkan, kita tak boleh buat apalah. Baik, bersesuai dengan itu di dalam surah ini Allah Ta'ala membuktikan kemungkinan perkara tersebut berlaku dengan kemusnahan hasil mahsul tanaman pada waktu malam berpunca dari api yang turun daripada langit, atau membakar hasil mahsul tersebut ketika pemiliknya sedang tidur. Nampak? Api boleh terjadi dengan perkara berbagai cara lah. Kalau berlaku kekeringan, Allah Ta'ala boleh menerbitkan api dengan berbagai cara. Allah Ta'ala boleh menerbitkan api melalui kilat tembak pada pokok kan, maka bakarlah. Ataupun memang manusia sendiri yang bakar. Kecuaian manusia kan. Macam itulah. Macam-macam cara lah kalau Allah Ta'ala nak hantar dia punya api tu. Sama ada kelalaian manusia ataupun memang Allah Ta'ala sendiri yang mentakdirkan terjadinya kebakaran. Itu. Baik, apabila mereka bangun, mereka tidak mendapati sebarang kesannya. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Mulk dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan dan cakupan ilmunya Allah yang sangat luas. Jadi Allah Ta'ala menegaskan tentang hari kebangkitan, mengancam golongan musyrik dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala juga menggesa agar mereka beriman dengannya semata-mata tanpa membutuhkan Allah. Kemudian menggesa manusia beriman dengan hari kiamat, hari kebangkitan,
dan juga beriman dengan para nabi dan juga para rasul. Jadi berkaitan tuan-tuan, di permulaan surah ini, surah Al-Qalam ini, surah An-Nun ni, berikutan itu di permulaan surah ini Allah Ta'ala nak membersihkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala tuduhan batil yang dilemparkan oleh orang musyrikin kepada baginda Nabi. Seperti tuduhan menyatakan Nabi ini seorang tukang sihir, ataupun Nabi ini orang yang pengubah syair, ataupun Nabi Muhammad ini orang gila. Macam-macamlah tuduhan yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, Allah Taala juga memuji baginda Rasulullah dengan sifat akhlak yang mulia nanti. Ada nanti. Di surah surah An-Nun ni ayat pertama dengan ketujuh. Kita masuk ayat pertama dengan ketujuh dulu. Pertama dan ketujuh. Baik. Yang itu yang tuan-tuan boleh baca lah. Surah 42, 43 tu boleh baca. Baik, kita lihat surah 45. 45 Allah Taala sebut dalam Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bimuhtadin. Ayat 1 hingga 7 dululah. Baik. Nun. Nun ni Allah Taala lebih tahulah maknanya. Dalam Quran banyak ayat-ayat begitu. Kan? Nun, Sad, Yasin, Alif Lam Mim, kan? Kaf Ha Ya Ain Sad, kan? Betul tak? Alif Lam Ra, kan? Ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni Allah Taala saja lebih tahu maknanya. Walaupun ada ulama tafsir mentafsirkan dengan sesuatu makna lah, sesuatu makna, tetapi makna yang lebih Allah Ta'ala lebih tahulah bukan makna yang sepatutnya terhadap kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf yang macam itulah. Huruf-huruf macam tu, betul tak? Dalam Quran banyak tu surah yang ada huruf macam tu. Sad, kan? Tak tahu kita makna sad tu, kecuali Allah Ta'ala yang tahu makna sad. Baik. Kemudian wal qalami wa ma yasurun, demi pena dan apa yang mereka catatkan. Dan demi pena dan apa yang mereka catatkan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad, dengan segala nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang tidak siuman ataupun gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad, dengan segala nikmat daripada Tuhanmu bukanlah kau termasuk orang yang gila ataupun tak siuman. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Malah untukmu tersedia pahala ganjaran yang tidak putus-putus. Hasil daripada dakwah Nabi, hasil daripada kesabaran baginda Nabi, kan, berdakwah siang malam pagi petang berdakwah. Jadi Allah Ta'ala sediakan ganjaran paling besar. Wa innaka la'ajran ghairu mamnun. Malah untukmu tersedia pahala ganjaran yang tidak putus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahawa engkau adalah pengamal akhlak yang amat mulia. Engkau di atas pengamal akhlak yang sangat agung, sangat mulia, azim, yang sangat terpuji akhlak baginda Nabi. Fasatubsiru wa yubsirun. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Kelak engkau akan melihat dan mereka juga melihat. Balasan-balasan yang akan engkau terima dan mereka terima. Bi ayyikumul maftun. Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua? Siapakah orang yang gila antara kamu semua?
Inna rabbaka wa'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia juga lebih mengetahui siapa pula yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala dia tahu. Allah Ta'ala saja tahu siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang tidak mendapat hidayah daripada Allah. Oleh itu naklah kita selalu memohon hidayah petunjuk pada Allah. Dalam suratul Fatihah kan biasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Bukankah kita belajar yang lurus? Kalau kita dah solat, bukankah kita dah berada di jalan yang lurus? Betul tak? Memanglah kita dah berada jalan yang lurus, tapi kita nak kata istiqamah di jalan yang lurus tersebut. Kalau dah lurus, minta luruskan lagi. Kenapa? Maklumlah, dalam dunia ni pelbagai dugaan dan cabaran. Nafsu, syaitan dan sebagainya sentiasa mempengaruhi manusia untuk melakukan benda-benda yang tidak elok. Baik, sebab turun ayat kedua, Ibnu Muzir mengukakan riwayat daripada Ibnu Juraish. Katanya golongan musyrikin menyatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini seorang yang gila. Selepas itu mereka menyatakan bahawa Nabi ini syaitan. Kau Muhammad ni macam syaitan. Kau syaitan. Kerana itu tuan Allah Ta'ala turunkan ayat yang kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Gitu. Engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah orang-orang yang tidak sioman. Boleh tutup kipas tak? Tobang kau suat. Baik. Tutup. Dah ada aircon, kipas lagi kan? Sejuk. Baik. Jadi dia terbangkan dia punya muka surat. Baik, insya-Allah. Jadi kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kedua daripada surah Nun ini, Al-Qalam ini? Kenapa? Kerana nak bagi kata feedback, kan? Nak membangkang ataupun menjawab kata-kata orang-orang musyrikin yang menuduh Nabi ini sebagai seorang yang gila. Maka Allah Ta'ala nukilkan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, engkau Muhammad bukan orang gila. Sebenarnya siapa gila? Yang gila tu orang mereka lah, musyrikin lah yang gila. Gitu. Kemudian sebab turun ayat keempat. Ayat keempat mana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu hari Aisyah ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyatakan akhlak Nabi ialah Al-Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Tidakkah kamu membaca Al-Quran yang berbunyi qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun apa? Ini ayat dalam surah apa ni? Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ni ialah satu surah yang nak cerita pada awal-awal surah ni ceritakan tentang ciri-ciri orang berjaya. Ciri-ciri orang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Macam mana orang beriman tu berjaya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mana dalam sembahyang itu mereka khusyuk. Dalam solat mereka khusyuk. Allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan ni perbuatan yang sia-sia. Apa saja perbuatan yang sia-sia, kan, bermakna batil, maka dijauhkan.
maka orang tu akan masuk dalam orang yang berjaya lah. Wallazina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang mulakan zakat. Orang yang mulakan zakat bila tempoh sampai tempoh dan juga ketikanya sampai nisab, sampai kadar yang diwajib keluarkan zakat, maka dikeluarkan zakat. Allazina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya perzinaan. Okey, ni termasuk orang-orang yang berjaya. Sebab nama surah ni surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman yang berjaya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali ke atas isteri-isteri mereka. Kemaluan tadi di sini digunakan untuk hubungan isteri dengan isteri ataupun suami. Aw ma malakat aymanihim, ataupun hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka itu tidak akan dicaci. Faman ibtagha wara azalika faulaika humul adun, maka barang siapa yang ingin melampaui batas, maka mereka orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui daripada benda-benda ini, maknanya tak nak buat ataupun meletakkan air mani pada tempat yang diharamkan, jadi mereka termasuk golongan adun. Adun mana orang melampaui batas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tuan-tuan. Habis. Baik, kemudian kita lihat tafsiran ayat pertama. Nun wal qalami wama yasturun. Ayat pertama dan ayat kedua dulu. Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka catatkan. Engkau wahai Muhammad dengan segala nikmatmu bukanlah orang yang tidak sioman. Jadi nun adalah keratan huruf seperti sad ataupun qaf, kan, yang memulai beberapa surah tertentu sebagai penegasan ataupun cabaran. Sebagai penegasan ataupun cabaran. Nun ke, sad ke, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, ra, tak? Alif, lam, mim. Okey. Dalam Quran banyak surah-surah begitu, dia sebagai penegasan ataupun cabaran. Kan? Kenapa nak cabar orang kafir ni, boleh tak buat macam ni? Salah satunya lah sebagai cabaran kepada orang kafir, kan? Yang dia kata Quran ni ciptaan Muhammad. Sedangkan Quran bukan ciptaan Muhammad. Quran turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi ni seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kalau seorang Nabi ni, Muhammad ini bukan seorang ummi, sudah tentu dia pandai menyusun, mengarang, kan, mengolah, mengubah dan sebagainya, kan. Jadi memang sesuai dengan Allah Ta'ala lahirkan Nabi ini seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak menulis, untuk nak menyatakan pada kita bahawa Quran itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nun ke, sad ke, qaf, kan, dia sebagai penegasan ataupun cabaran kepada golongan musyrikin ataupun orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Jadi ayat ini tuan-tuan berarti aku ini Allah bersumpah dengan pena yang digunakan untuk mencatat di Lauh Mahfuz. Itu juga pena yang digunakan oleh manusia untuk mencatat ilmu pengetahuan, bahawa engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat yang digunakan Allah Ta'ala kepadamu, iaitulah nikmat kenabian, iman, kebijaksanaan, patanah, akhlak yang mulia, engkau bukanlah orang gila sebagaimana yang mereka sangkakan. Kau bukan orang gila, sebagaimana yang orang-orang kafir musyrik Mekah menuduh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi kata-kata kolam ini, pena ni boleh ditafsirkan dengan makna pena yang di Lauh Mahfuz itu, dan juga boleh ditafsirkan pena yang terdapat di dunia yang digunakan untuk manusia menulis perkataan-perkataan, huruf-huruf dan sebagainya, kan. Dengan pena lah, kan, Islam tersebar.
Saya tengok ulama mengarang berpuluh kitab, berjilid-jilid kitab. Kitab tafsir, kitab hadis, betul tak? Kitab tasawuf, apa lagi? Kitab fiqh, kitab usul fiqh, usul tafsir, kitab mustalah hadis, kan? Kitab balaghah, kitab arud, kitab ma'ani, bayan, badik dan sebagainya. Pelbagai jadi kitab di kalangan para ulama ni, kan? Inilah satu warisan yang hebatlah kepada orang kita. Kalau ulama tak karang kitab, tak tahu nak cakap macam mana lah. Kalau ulama ni duduk diam, dia tak mengajar, tak karang kitab, jadi manusia akan menjadi keadaan jahil. Dan di akhir zaman ni ada keadaan jahil, sebab apa? Tak ada panduan. Betul tak? Tak ada panduan. Bila ada Quran, bila ada kitab-kitab hadis ke, kitab tafsir dan sebagainya, semua tu dijadikan panduan lah kepada kita. Kerana ulama bila dia mati, kan, ulama bila dia mati dia membawa ilmu dia sekali. Orang alim bila dia mati dia membawa ilmu dia sekali, bawa bersama mereka. Kalau ilmu tu tak diajarkan pada orang ramai, kalau ilmu tu tidak dibukukan dan sebagainya, jadi habislah ilmu tu. Jadi ilmu tu macam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu terangkat. Baik. Jadi kenyataan Allah Taala menyangka tuduhan dan prasangka penduduk Mekah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tomah mereka tu langsung tidak rasional. Jadi tuduhan itu hanya berpunca daripada sikap permusuhan dan kedengkian mereka terhadap Nabi je. Sebenarnya mereka dengki dengan Nabi, iri hati dengan Rasulullah. Sebelum ni mereka okey je dengan Nabi, tak? Sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi, Nabi hubungannya dengan orang musyrik Mekah ni hubungan baik. Malahan orang pembesar musyrik Mekah pun menggerakkan Nabi ini sebagai Al-Amin, sebagai orang yang sangat amanah, orang yang sangat baik akhlak dia, kan. Tapi bila Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul, jadi mereka menjadi orang yang paling kuat membangkang membangkang, memprotes, menuduh Nabi, melabelkan Nabi. Sebab apa? Kan apa yang bawa Nabi itu tidak sama dengan apa yang mereka praktikkan ataupun apa yang mereka amalkan. Iaitulah penyembahan kepada berhala. Kan, penyembahan pada berhala. Kemudian apa lagi? Kemudian kan amalan-amalan syirik lah yang mereka lakukan. Banyak kan amalan syirik yang mereka lakukan. Jadi bertentangan dengan apa yang Nabi bawa lah. Sebelum daripada Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul, kan, orang-orang musyrik Mekah ni mereka juga mengamal syariat Nabi-Nabi yang sebelumnya, seperti mengerjakan haji, menggunakan tawaf di Kaabah. Mereka juga mengerjakan umrah mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Tetapi dalam sama mereka bercampur adukkan dengan perkara-perkara batil. Seperti kan memberikan makan kepada berhala, mengadakan korban kepada berhala, kemudian tawaf di Kaabah dalam keadaan bertepuk tangan ataupun bertelanjang. Telanjang, tepuk tangan. Kan? Lepas tu mereka juga mengamalkan, orang kata kalau anak perempuan tu dilahirkan, maka mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup, sedangkan anak lelaki dibiarkan. Kemudian perzinaan mereka halalkan. Kemudian apa lagi? Kan, minum arak pun mereka halalkan. So maknanya bercampur aduk benda yang syariat Nabi Ibrahim dan dengan pengerbar batil pun mereka campur adukkan. Jadi bila baginda Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, jadi Nabi nak benda yang elok itu dikekalkan, benda batil dibuang. Benda batil dibuang. Mana haji dan umrah, tawaf diteruskan mengikut syariat Nabi yang sebelumnya lah. Diteruskan. Tetapi benda yang batil Nabi nak buang. Penyembahan pada berhala, bagi makan pada berhala, petawaf dalam keadaan telanjang, semua tu Nabi nak buang. Benda tu yang ditentang oleh pemimpin musyrik Mekah tu. Dia kata Nabi Muhammad ni membawa ajaran baru. Nabi Muhammad membawa ajaran baru yang bercanggah dengan ajaran mereka. Sedangkan Nabi bukan membawa ajaran baru. Kan? Sedangkan Nabi membawa ajaran-ajaran yang sama juga dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, betul tak? Nabi Musa AS.
yang semua itu mengajak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan diri pada penyembahan kepada berhala. Macam tu. Baik, tak logik lah kalau seandainya mereka kata Muhammad itu orang gila. Baik, hakikatnya baginda Nabi Muhammad berada dalam kedudukan yang tinggi dan sangat mulia. Justru itu baginda dianugerahkan dengan nikmat Allah Ta'ala berupa akal yang bijaksana. Namanya fatanah. Ada satu sifat yang wajib bagi Nabi atau Rasul ini ialah fatanah, cerdik. Nak jadi Nabi dan Rasul mesti cerdik. Nak jadi pemimpin kena cerdik. Tapi bukan cerdik nipu orang ada juga. Jadi pemimpin cerdik juga, cerdik nipu orang. Itu bukan pemimpin yang baiklah. Cerdik ni cerdik untuk membawa Islam, cerdik untuk dan membawa syariat, mengamalkan syariat, memantapkan lagi akidah umat Islam dan sebagainya. Perkara-perkara batin naklah dibuang macam tu. Tu dia katakan cerdik. Jadi manakala frasa firman Allah Taala bermaksud, engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang tidak sioman ataupun gila. Ialah muqsam alaih. Jadi ayat kedua ni ialah muqsam alaih. Ayat pertama adalah qasam. Okey, ayat pertama tu qasam. Nun qasam, qalam pun qasam. Nun tu qasam, sumpah. Qalam pun sumpah. Ayat kedua tu wama bi nikmatin bimajnun ni benda yang disumpah. Sumpah dikatakan muqsam alaih. Sumpah, benda yang disumpah. Jadi sumpah ni maksudnya satu benda yang ayat yang penting. Ayat penting. Bila sebut sumpahnya penting. Dalam Quran contohnya Allah Taala bersumpah dengan masa. Wal as innal insana lafi khus. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, nak nyata pada kita tentang masa ni kena difokuskan. Masa ni kena diambil berat tentang masa. Jangan kita abaikan masa, jangan cuaikan masa. Jangan lewatkan solat azan dah masuk, jangan kita lalai sana lalai sini, pusing sana pusing sini. Tak. Surau dah azan dah, masjid dah azan, tapi masih lagi kita leko kan, melewat-lewatkan waktu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawailul lil musallin, neraka wil kepada orang yang sembahyang. Ustaz, orang sembahyang wil ke? Maksud neraka wil bagi orang sembahyang, orang yang melewatkan sembahyang. Takhirus solah disebut dalam kitab, takhirus solah, mentakhirkan sembahyang, melewatkan sembahyang. Jadi orang tu masuk fawailul lil musallin, neraka wil kepada orang yang sembahyang, suka melewat-lewatkan sembahyang, mengabai-abaikan sembahyang dan sebagainya. Baik, jadi ayat kedua ini ialah muqsam alaih, atau perkara yang hendak ditegaskan dengan sumpah di awal surah. Perkara yang nak ditegaskan dengan sumpah di awal surah. Di awal surah tadi Allah Ta'ala bersumpah dengan pena kan. So makna pena satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pen, tulisan penting. Jadi sumpah dengan pena dan catatan hasil coretannya membayangkan keagungan nikmat Allah. Ia adalah nikmat yang paling berguna kepada manusia selepas nikmat kebolehan bertutur dan berbicara. Melalui pena manusia boleh belajar dan mendapat pendidikan. Nampak tak? Melalui pena kan? Manusia boleh belajar untuk mendapatkan pendidikan. Tuan-tuan ingat tak waktu tuan-tuan baru belajar menulis dulu, waktu tuan-tuan sekolah tadika kan? Kan tuan-tuan belajar menulis. Kadang-kadang kita menulis terbalik. Ada budak-budak ni kan, waktu kita budak kecil, anak-anak kan, dia baru belajar menulis, dia menulis nama dia tu terbalik.
Dia tulis nama terbalik. Yang depan ke belakang, belakang ke depan. Macam tu. Kalau mim tu, kalau M tu M kan. M macam ni kan, dia tulis macam ni M. Dia terbalik je tu. Ada macam tu. Dia baru belajar menulis. Jadi mak ayah lah kena betulkan. Macam ni M yang betul kan. B tu macam mana B? Kadang-kadang B macam ni kan, tapi dia buat B macam ni. Dia buat B terbalik. Itu biasalah budak. Anak-anak kita kan. Tu mak ayah lah kena betulkan tu. Mak ayah kena betulkan. Kita jangan marah pada guru je. Memanglah guru sekolah tu membetulkan juga. Kita sebagai ayah ataupun omak naklah berat tengok, cek tulisan anak itu tu betul tak nama tu ditulis. Kadang nama dia pun terbalik, itu dia tak betul. Itu namanya. Maknanya penulisan penting. Kan? Seseorang itu boleh kita teka kan, macam mana dia punya sikap dia, macam mana hati dan sebagainya, kita boleh teka lagak melalui tulisan. Tulisan. Tak? Baik. Melalui pena, manusia boleh belajar dan mendapatkan pendidikan, menyebarkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat, baik umat maupun individu. Hal ini terbukti dengan pencapaian cemerlang umat-umat terdahulu. Nampak? So, kita lihat pada umat terdahulu lah. Umat-umat yang sampai kepada tamadun yang hebat. Macam mana mereka? Disebabkan banyak buku-buku, kitab-kitab yang mereka tulis. Itu sebabnya mereka sampai dapat mencapai tamadun yang hebat. Macam tu. Zaman sekarang ni orang tak guna pena sangat lah. Zaman sekarang orang banyak menaip pakai internet kan, melalui internet kan, taip je tu, tak ada, hantar mesej dan sebagainya. Itu pun termasuk dalam kemahiran menulis ke tu. Kemahiran menulis kan, kata-kata yang ringkas. Kata-kata yang ringkas pun, kalau dulu orang kata kalau tulis tidak tu TIDAK, tidak. Zaman sekarang orang tak tulis tidak, orang tulis act. Act tidak kan? Gitu. Tak ada kan? TADAD. Tak ada. Orang tak tulis TIDAK. Sekarang ni banyak menggunakan istilah yang ringkas. Tulisan yang ringkas. Yang penting orang faham. Tapi sebenarnya itu kalau ikut kepada orang kata orang bahasa, dia mencacatkan bahasa. Sebenarnya mencacatkan bahasa. Kan? Maknanya kata-kata ringkas itu boleh mencacatkan bahasa. Tidak. Kadang-kadang orang tulis TDK je, tidak. Datang DATNG. Sepatutnya kalau dalam kita penulisan dalam insert, kita tulis, kita type DTG datang. DTG datang je. Orang tak tulis penuh datang. Kalau kita tulis penuh, orang golaan kita. Apa lah kau ni tulis penuh? Orang yang kadang kas je. Nampak? Kita pula kena golaan. Tapi sebenarnya di segi etika menulis sebenarnya salah. Salah kan? Gitu. Mencacatkan bahasa namanya. Mencacatkan bahasa. Baik. Ibn Jarir dan Ibn Hatim meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya benda pertama dijadi Allah Ta'ala ialah pena. Allah Ta'ala menyatakan padanya, tulislah. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku tulis? Kata pena kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, tulislah berkenaan dengan qadar. Lalu pena pun bergerak mencatat apa yang berlaku dalam hari itu hingga hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan nun. Nun ialah bekas tinta. Nun ni boleh terjemahkan dengan bekas tinta lah. Baik. Kemudian Ibn Syakir meriwayatkan daripada Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang hadis tadi, awalu syai'in khalaqallahu ta'ala al-qalam, summa khalaqan nun wa huwa ad-dawatu, summa qala uktub ma huwa kainun min amalin aw asalin aw rizqin aw ajalin. Faqataba ma huwa kainun wa ma kana ila yaumil qiyamah, summa khatama ala qalam falam yatakallam ila yaumil qiyamah. Perkara yang Allah Ta'ala pertama Allah Ta'ala ciptakan ialah pena. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan an-nun, bekas tinta. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tulislah apa sahaja yang berlaku, sama ada perbuatan, hasil usaha, rezeki ataupun ajal. Lalu pena pun menulis.
segala yang sedang berlaku dan akan berlaku sehinggalah hari kiamat. Kemudian pena pun dikunci, materi kan dikunci, dan tidak lagi menghuraikan apa-apalah sehinggalah pada hari kiamat. Kemudian At-Tabarani meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, inna awala ma khalaqallahu al-qalam wal hud. Qala lil qalam uktub. Qala ma uktub. Ma aktub. Qala kullu syai'in kainin ila yaumil qiyamah. Summa qara'a nun wal qalami wa ma yasturun. Benda pertama yang Allah Ta'ala ciptakan ialah pena dan juga ikan paus. Masya-Allah. Ada satu riwayat menyatakan ikan paus. Ikan paus antara binatang yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala menyatakan kepada pena, tulislah. Uktub, tulis. Maka pena pun bertanya, apa yang aku nak tulis, wahai Allah? Maka Allah Ta'ala menyebut semua perkara yang berlaku sehingga hari kiamat. Semua benda yang berlaku sehinggalah hari kiamat. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud Nun wal qalami wa ma yasrun. Nun demi pena dan apa yang mereka catatkan ataupun mereka catatkan. Surah Al-Qalam ayat yang pertama. Baik. Jadi seterusnya satu lagi ayat ketiga, satu lagi. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut perkara yang berikutnya dalam Al-Muqsam tadi. Muqsam alaih, benda sumpah tadi. Dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud ayat Quran dia apa tuan-tuan? Ayat ketiga tu, wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Tahu tak? Ayat ketiga. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Malah untukmu tersedia ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Maknanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan pahala yang banyak kerana jerih payahmu, jerih peritmu menyampaikan tugas sebagai Nabi dan Rasul. Engkau terpaksa menanggung sengsara untuk menyampaikan dakwah. Masya Allah. Kan, tengoklah macam mana perjuangan Rasulullah. Dan berdakwah selama 23 tahun berdakwah. Daripada hanya mempunyai seorang pengikut isteri baginda Rasulullah, sampailah beribu-ribu pengikut Rasulullah. Sampai sekarang umat Islam berbilion kan jumlah umat Islam. So maknanya kita kena berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia daripada keadaan kegelapan kepada keterang, benda yang terang, jahil kepada benda yang terang. Baik. Jadi engkau wahai Muhammad terpaksa menanggung sengsara untuk menyampaikan mesej dakwah. Jadi ganjaran tersebut tidak terputus, bahkan berterusan. Atau ganjaran tersebut tidak ada siapa pun boleh mengungkit kewajarannya. Siapa pun tak boleh mengungkit kewajaran mesej-mesej dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Dan hari ini kan setiap hari, setiap masa, setiap bulan ada sahaja orang yang pergi ke Mekah ataupun Madinah mengunjungi kan tempat permulaan terbitnya Islam gitu. Gitu. Kerana Nabi dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Madinah. Tahu tak? Walaupun Nabi tak sampai kat sini pun, Nabi tak sampai ke tanah Melayu ni pun tak sampai. Walaupun Nabi tak sampai ke tanah Melayu, tapi mesej dakwahnya tu sampai ke kita, sampai ke satu dunia, satu alam ini. Kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik, dan yang keempat nanti insya-Allah akan datang kita sambung firman Allah Taala yang keempat, surah ayat keempat. Wallah. Ada soalan? Ada pertanyaan tak? Ada? Tiada? Ada? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'alaman taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wassina fataya 'alina lana qulubana bi nuri malik bayataka wa ta'ala ta'alibim. Allahumma inna na'udzubika
من علم لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يشاء ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.